مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang dikasihi saudara pengurus, pentadbir dan imam Masjid Ar-Rahmiyah ini yang memperkenalkan saya sebentar tadi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan Siap, seluruh teman-teman yang bertanggungjawab mengurus mentadbir masjid yang indah, yang besar ini, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, saudara, marilah kita melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk tadi, tuan-tuan, ramai teman-teman yang datang, yang setengahnya it took me sometimes to recollect siapa dia kawan-kawan kita ni setelah tidak bertemu. Ada 40 tahun tak bertemu, ada 30 tahun tak bertemu. Jadi pertemuan pada malam ini, tuan-tuan dan puan, saya harap bukan saja dirakam oleh majlis ini, di masjid ini, tetapi malaikat-malaikat merakamkan pertemuan ini. Tak ada pertemuan yang lebih baik. Tidak ada. Saya bertemu di istana dunia yang besar macam mana pun, pertemuan itu tidak sebaik pertemuan pada malam ini antara saya dengan tuan-tuan. Kalau saya bertemu tuan-tuan di satu kelab yang paling besar di Las Vegas, di Amerika Syarikat, pertemuan itu tak sama dengan pertemuan malam ini. Kalau saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan, tuan-tuan, di satu resort yang paling hebat dalam dunia ini, katakanlah di Switzerland, tapi pertemuan malam ini secara jauh mempunyai pengertian dibandingkan pertemuan-pertemuan yang saya sebutkan tadi. Sebab pertemuan malam ini dirakamkan bahawa kita adalah ahli syurga, bahawa kita menepati antara syarat dan nama-nama ahli syurga yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Siapa dia? Mereka yang sayangkan Allah. Saudara sayangkan Allah. I came all the way tadi daripada Kuala Kubu Baru tadi. Saya ada program di Kuala Kubu Baru. Malam tadi, tuan-tuan, maghrib saya ada program di UPSI. Lepas itu pagi tadi saya ada program dengan Ibu Pejabat Polis Daerah Hulu Selangor. OCPD-nya mengumpulkan seluruh pegawai kanannya, seluruh OCS-OCS-nya dikumpulkan sekitar dalam 150 orang untuk saya memberikan ceramah mengenai integriti, penghayatan integriti dari sudut pandangan Islam. Alhamdulillah. Habis itu saya balik, tuan-tuan dan puan, sembahyang Jumaat tadi di masjid antara yang paling besar. Saya tak menamakan masjid itu. Masjid itu boleh menampung 7,000 orang. Masjid ini berapa ribu boleh tampung masjid ini? 3,000. Masjid itu boleh menampung 7,000 orang. Imam dua menyambut saya. Saya bukan terancang nak datang, tidak dirancang. Dia nampak saya, dia kenal saya, terus disambut saya. Disambut saya, bawa ke satu tempat, rehat-rehat sekejap, dan kemudian masa tuan-tuan nak sembahyang sunat, bila dah azan, diletakkan saya di satu tempat dalam surau, dalam masjid yang besar tu, satu tempat. Kenapa diletakkan satu tempat di situ? Dia hanya beritahu saya, you just observe. I put you in this particular portion of the masjid
for you to see something and then report to me when the Jumaat is over. Report kepada dia setelah Jumaat ini habis. Tuan-tuan, apa saya saksikan? Tempat itu saya saksikan ialah anak-anak yang sekarang ini sekolah cuti. Saya fikir anak-anak tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Dan saya tengok remaja-remaja, saya rasa remaja-remaja umur antara 18 sampai ke 22-23 tahun. Saudara, saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Setiap orang anak itu, mungkin jumlahnya yang ada dengan saya tadi, seling saya dalam 50-60 orang, betul. Setiap orang pegang telefon. Setiap orang. Let me repeat. Setiap orang pegang telefon, and the phone was on right before the khutbah, masa khutbah and after khutbah. Mereka hanya tuan-tuan scroll telefon dalam keadaan grup mereka tu, grup. Saya yakin khutbah pagi tadi yang dibacakan tuan di Selangor, dibaca tulis begitu di Selangor, ialah mengenai cerita tuan-tuan dan puan, macam mana perjuangan kita untuk kita memertabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa semua 60 orang tu tak dengar. Semuanya dengan telefon daripada awal hingga akhir. Telefon bercakap, telefon gelap antara mereka, tuan-tuan dan puan. Pada masa yang sama, masa nak balik tu saya tengok sekumpulan pelajar-pelajar pakai jubah cantik, pakai serban cantik, pakai Palestinian punya tu, shawl, Palestinian punya shawl, keluar daripada masjid, buat satu line. Mereka sembahyang sunat ba'diyah, sembahyang sunat Jumaat ba'diyah. Sekitar dalam 30 orang, cantik. Tak ada satu orang pun pegang telefon. Mereka adalah pelajar-pelajar Ma'had Tahfiz. Saudara, saya sedih. Yang imam 2 tadi meletakkan sekat itu, apa sebabnya? Dia kata perhatikan. Kita dah bertahun-tahun bagi pelajar ini. Jangan buat, jangan telefon, simpan telefon, jangan bawa telefon, jangan duduk berkumpulan, jangan bercakap. Tapi it goes to the deaf ears. Inilah masalah. Dan anak-anak inilah yang ganggu mak bapak, ganggu mental mak bapak, ganggu emosi mak bapak, ganggu sembahyang mak bapak, ganggu konsentrasi ibadat mak bapak. Macam mana tu? Saya yakin masjid ini pun ada anak-anak yang macam itu. Saya yakin. Ini bukan isolated di masjid itu. It is quite a universal phenomenon. Macam mana tuan-tuan? Bagi anak gila lah bila mengatakan jangan bercakap bila memang membaca khutbah, bila khatib membaca jangan, walaupun menyebut diam, itu sudah nullify Jumaat kamu. Macam mana? Saya bukan dengar orang cerita, mata saya dua-dua. Dan budak-budak itu dekat dengan saya, dekat macam itu. Saudara, saya nak bagi tahu tuan-tuan sebelum saya mulakan. Saya pernah keluar dakwah 4 bulan tuan-tuan, 4 bulan. Bersama dengan almarhum Datuk Seri Fahman Rajab yang meninggal dunia di atas kapal terbang. Nak turun ke Heathrow Airport di London, tinggal di perjalanan waktu tuan-tuan di Space, tempat perjalanan. Masa itu di Amsterdam. Sebelum sampai ke London, meninggal dia di situ. 4 bulan kami keluar. Saya nak bagi tahu tuan-tuan ya. Oleh kerana saya yang keluar ini, saya seorang ni, orang di kawasan itu tahu yang saya biasa menyampaikan kuliah. Maka dalam keluar 4 bulan itu saya menyampaikan kuliah 36 surau dan 3 masjid. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan.
Sama ada kelas maghrib, sama ada kelas subuh, sama ada kelas duha. Di kawasan tuan-tuan, bukan kawasan-kawasan kampung. Kawasan yang sangat istimewa. Bangunan-bangunannya istimewa, kondominiumnya istimewa, kereta-keretanya istimewa, manusia-manusianya istimewa. Tiap-tiap kali saya nak bersyarah kuliah apa pun, imam atau pengurusi akan bagi tahu saya, doktor jangan lupa sentuh, tolong doktor sentuh. Orang yang duduk di atas kondominium ini pun tingkat 2 pun tak turun, doktor, tak turun, tak pernah turun. Daripada kawasan klinik kadang-kadang sampai 2,500 orang. Saya perhatikan, masjid ada 8 orang, masjid ada 7 orang, kadang-kadang 2 orang tuan-tuan. Surau. Dan kalau yang turun tuan-tuan, sepanjang saya bersyarah 4 bulan itu, saya biasa bersyarah tu, saya stop sekejap tengah-tengah bersyarah. Saya pandang para hadirin. Saya kata, tolong pandang kanan, tolong pandang kiri, tolong pandang depan, tolong belakang. I stop this for a while, a couple of seconds. Apa saya minta? Tunjukkan kepada saya anak-anak yang sudah berumur 13 tahun sampai 20 tahun. 13 tahun mula akil balik, sampai 20 tahun saja. Tunjukkan saya di mana. Tak ada tuan-tuan, near zero. In 4 months, 36 surau and 3 masjid. Macam mana tuan-tuan? Di mana anak tuan-tuan? Ambil malam ni sajalah, cuti sekolah ni. Mana anak tuan-tuan? Bagi tak tahu yang 13 sampai 20 tahun. Where are they? Inilah yang kita kena fikirkan. Inilah yang tuan-tuan kena fikirkan. Inilah yang saya tuan-tuan di umur yang lanjut. Saya di umur sangat lanjut. Agaknya saya yang paling tua dalam majlis ini. Terus juga melangkah ke masjid, ke surau. Satu Malaysia tuan-tuan. Jadual saya sampai bulan April penuh dah tuan-tuan, penuh. Ke Kelantan, ke Terengganu, ke Kedah, ke Negeri Sembilan, ke Sabah, ke Sarawak. Sebab kita cuba nak selamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba nak sambung lidah Nabi Muhammad. Saya cuba nak panjangkan langkah-langkah Nabi Muhammad. Kalau tidak, kenapa saya nak datang kemari tuan-tuan? I have a good house, I got a good family, I got 8 children, I got 16 grandchildren. Semua cantik-cantik, bagus-bagus. Tak ada sebab saya nak datang kemari tuan-tuan, tak ada sebab. Tuan-tuan nak tahu daripada malam tadi sampai pagi tadi, sampai tengah hari tadi, saya tak balik tuan-tuan. Saya lepak tidur kat sini tuan-tuan, kat sini saya lepak ni. Bila saya sampai dalam pukul 6 tadi. Sampai sekarang ni I don't have rest yet. Pasal apa tuan-tuan? Pasal saya fikir saya bertanggungjawab kepada Allah. Mati anak Adam, tuan-tuan semua tahu. Tak ada seorang daripada anak kita, daripada abang, adik, kakak kita, daripada mak dan ayah, mertua-mertua kita, ipar-ipar kita nak terjun sama di liang lahat. Tak ada. Tak ada seorang. Nak duduk di liang lahat, nak tidur di liang lahat bersama dengan kita. Tak ada. Anak sulung kita pun tak ada, anak bongsu kita pun tak ada, anak emas kita pun tak ada, anak perak kita pun tak ada. Sahabat-sahabat yang sebisnes dengan kita 20 tahun sebisnes, kita menagih, kita mendapatkan keuntungan, profit dan dividen setiap bulan kita dapat, setahun kita dapat, tak bersama dengan kita di alam barzakh. Bila orang yang terakhir, mungkin anak bongsu kita, meninggalkan liang lahat, meninggalkan kubur 7 langkah, yang terakhir meninggalkan kubur 7 langkah, maka turunlah 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Saudara, kalau anak-anak yang saya perhatikan tadi, kecuali anak tahfiz, kalau dengan keadaan saya 4 bulan tak tengok anak-anak 13 tahun sampai 20 tahun,
Sekarang ini bersyarah di Masjid Rahimiyah, masjid yang indah. Keliling ni kawasan tuan-tuan ni Seri Andalas, beramai anak-anak kita. The big question is, where are they? Inilah yang tuan-tuan dan saya kena fikirkan. Anak kita mati besok, tuan-tuan dan puan. Yang boleh sampai kepada kita, amal yang boleh sampai kepada kita, 3 saja. Pertama ialah sedekah jariah. Saya nak tanya puan-puan di belakang sana, hari ini berapa banyak masakan yang kita masak lebihannya atau sebahagian daripadanya kita hantar kepada fakir miskin? Berapa banyak masakan hari ini tuan-tuan yang kita masak? Hari ini hari Jumaat, kita masak bubur lebih, bubur lampuk kita buat hari ini untuk makan sekeluarga. Ada tak tuan-tuan 3-4 Tupperware kita hantar ke rumah anak-anak yatim? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan, orang Seri Andalas tak boleh bantu anak yatim? Masak lebih sikit, kari lebih sikit, mihun lebih sikit. Dan saya nak tanya juga puan-puan, tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan hari Jumaat hari ini datang ke masjid, berapa ringgit tuan-tuan pergi kepada masjid ni? Setengahnya tak bagi, setengahnya tak bagi. Kokok bagi pun RM1. Saudara, kita bawa anak 4 orang, termasuk kita 2 orang, 6 orang makan kedai tom yam. Tom yam yang biasa saja tuan-tuan. Order 4 orang anak yang dah besar-besar, kita 2 orang, 6 orang. Bilnya RM130. Hari Jumaat tadi kita bagi RM1 dia tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, ini realiti tuan, this is the reality. Itu yang bagi RM1, yang tak bagi langsung. Berapa ramai yang tak bagi langsung? Begitulah kita. Yang kedua tuan-tuan, daripada sedekah jariah ialah ilmu yang dimanfaatkan. Yang inilah saya cuba nak bagi tumbuhan. Sikit ada ilmu, Allah akan tagih. Allah akan tagih ilmu tuan-tuan, akan Allah tagih lagi. Kenapa Allah tagih begitu? Hadis mengatakan, balighu anni walau ayat. Sebarkan walau 1 ayat, sebarkan walau 1 ayat. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan sudah menadah ilmu dekat sini berapa ribu ayat, tuan-tuan tahu? Tell me, berapa ayat yang tuan-tuan sebarkan kepada anak isteri? Berapa ayat yang tuan-tuan sebarkan kepada jiran tetangga? Berapa ayat yang tuan-tuan sebarkan kepada komuniti yang lebih luas? Allah akan tagih tuan-tuan. Pasti Allah akan tagih. Itulah dengan kerdil Hasan Ali cuba buat. Tinggalkan anak, tinggalkan isteri. Kadang-kadang saya tuan-tuan 4 hari 3 malam tak balik. Kalau di Kedah, nak pergi Kedah, nak pergi Kulim, lepas tu nak pergi Penang tuan-tuan. Nun di pulau Penang, bukan mainland, di Pulau Penang. Saudara, umur saya 76 tahun tuan-tuan, 76 tahun. Rakan sejawat saya tuan-tuan tahu, Harun Bin, almarhum Ismail Kamus, almarhum Hasan Din, almarhum Datuk Profesor Hashim Yahya, dan seorang manusia yang saya sangat hormat, sangat hormat. Dalam dunia ni antara orang yang paling saya hormat, dia lah. Datang bekas Mufti Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Isa Baru. Itulah rakan seperjuangan saya. Semuanya sudah kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal Hasan Ali terkonting-konting seorang. Saudara, banyaklah ilmu yang saya belajar, banyaklah ilmu yang saya kutip waktu saya menjadi moderator Forum Perdana Ilmu Islam selama 6 tahun. Takkan saya nak simpan ilmu itu dalam kepala? Takkan nak simpan ilmu itu dalam gerubuk jiwa saya, hati saya? Allah akan tanya. Allah akan tanya. Nak jawab macam mana tuan-tuan? Nak jawab macam mana? Kalau ada ilmu saya duduk di rumah, ada ilmu tengok isteri, ada ilmu tengok anak, ada ilmu makan, ada ilmu minum, ada ilmu tidur. Sebab itu dalam rumah tangga kita pun Islam tak berfungsi. Pasal dalam rumah tangga suami tak menjalankan fungsi sebagai pendidik.
Ayah tak menjalankan fungsi sebagai pendidik, mendidik anak-anak. Bagi tahu saya, tuan-tuan, bagi tahu saya, sepanjang puan-puan dah kahwin 32 tahun, bila suami kita mendidik puan-puan, mendidik agama, mentarbiah agama? Bila tuan-tuan sebagai suami ini memberikan ilmu, mentarbiah anak isteri, hal mengenai akidah Islamiah. Akidah Islam itu tegak atas tiga pillars. Islam tegak atas 3 pillars: akidah, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Saya nak tanya puan-puan, bila suami kita cerita mengenai akidah? Akidah ini antaranya, tuan-tuan dan puan, cerita dalam lingkungan membicarakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua perasa ini boleh diceritakan bertahun-tahun, bertahun-tahun. Lepas tu syariah. Saudara, tentang syariah tuan buka buku fiqh. Mula-mula tuan buka bab taharah, bab bersuci. Saudara, pernah suami kita, anak kita kuis anak kita dekat rumah. Kita tanya anak kita kat rumah, berapa jenis najis ada? Man, berapa jenis najis ada? Dia tak boleh jawab, tuan-tuan, dia tak boleh jawab. Berapa jenis najis ada? Soalan yang kedua, macam mana cara nak mencuci najis-najis itu? There is a gradation of najis, and the cleansing of najis, tuan-tuan, berbeza antara satu najis dengan satu najis. Kalau tuan-tuan dah lupa, najis mukhaffafah, najis mughallazah. Satu lagi kan? Najis mutawassitah. Saudara, inilah yang ketiga. Yang ketiga, tuan-tuan, yang akan sampai kepada kita bila tuan-tuan dikebumikan. Saya dikebumikan, bukan tuan-tuan, saya dikebumikan. Apalagi yang sampai kepada saya? Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga ialah doa anak yang saleh, anak yang salihah. Doa anak yang saleh, anak yang salihah. Saya akan kaitkan nanti dengan Isra dan Mi'raj. Doa anak yang saleh, anak yang salihah. Balik ni, tuan-tuan dan puan, balik ni, saya cadang balik ni sekitar 9.45 nanti kita akan balik. Pukul 10 kita akan balik. Balik sampai rumah, anak-anak semua ada di rumah ni. Anak-anak semua ada, tuan-tuan. Sekolah dah boleh cuti. Hari ni sekolah dah boleh cuti dah. Anak-anak semua ada dekat rumah. Saudara, balik kumpulkan anak-anak itu, termasuk cucu-cucu kita. Kumpul, termasuk diri kita dan suami kita. Apa dah cerita? Tuan-tuan tanya kepada anak-anak, sampai anak-anak yang paling tua, berumur 36 tahun. Tanya dia, Man, Ita, Ani, Din, Ghafar, tolong bagi tahu mak dan ayah. Mak dan ayah nak dengar malam ni. Mak ayah nak dengar malam ni. Mak mati, ayah mati. Mak dikubur, ayah dikubur. Mak di barzah, ayah di barzah. 4 orang anak yang disebut tadi. Sebutkan macam mana doa untuk ibu dan ayah yang hidup, yang pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin tak ada anak kita yang boleh tahu doa itu. Macam mana doanya? Allahumma ighfir dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak kita tak boleh baca doa itu, tak hafal doa itu, mati kita besok. Siapa nak doakan kita? Satu tulisan ulama yang saya baca, tuan-tuan. Hari Khamis petang Jumaat, kemarin hari Khamis petang Jumaat,
Tulisan ulama. Roh-roh di kubur itu bangun dan mereka duduk tahiyat awal. Roh di kubur bangun, duduk dalam bentuk duduk tahiyat awal. Tangan naik depan sebelum maghrib semalam, Khamis malam Jumat, tangan begini tuan-tuan. Apa mereka sebut? Ya Allah, di mana doa anakku? Wahai Allah, di mana wahai Allah? Aku adalah penolong anak. Yang mana wahai Allah? Aku dah mati 30 tahun. Doa tak sampai untuk menyelamatkan aku, dia berseksa wahai Allah. Aku diseksa wahai Allah. Ular mengatuk aku, kalajengking mengatuk aku, seluruhnya. Aku dah tak tahan dengan seksa ini wahai Allah. Doa anakku tak sampai-sampai wahai Allah. Anak yang saya tengok tadi tuan-tuan, dalam 60 orang tadi, sembahyang Jumaat seperti itu, anak tu nak mendoakan kita. Tell me tuan-tuan, if those kind of behavior of the children of whom I saw them tadi, itu akan mendoakan kita. Anak yang tak datang ke masjid ini nak mendoakan kita. Anak tak yang tidak ada di barisan saf pertama tadi nak mendoakan kita. Saudara, we have got to be serious over this. Very serious. Sebab itu tuan-tuan, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang membolehkan kita mengikutinya untuk menjawab soalan yang kedua di alam kubur. Apa soalan yang kedua di alam kubur? Soalan yang pertama di alam kubur apa tuan? Apa muka nakir tanya kita? Bila 7 langkah orang yang mengantar kita ke kubur, orang yang terakhir meninggalkan kubur, 7 langkah, turunlah muka dan nakir. Apa soalan pertamanya? Soalan pertamanya, Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Untuk malam ni saya tidak sentuh itu sangat. Tapi nak dikaitkan dengan Isra Mi'raj, soalan yang kedua ialah wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Kita cerita Isra Mi'raj ni, saya ni isu nak share dengan tuan-tuan. Agar one issue, big issue, I want to share with you. Apa ni? Saya yakin anak dara kita ada 3 anak dara di rumah. Seorang umur 15, seorang umur 19, seorang umur 27. Sepanjang hidupnya tak pernah duduk 1,5 jam mendengar satu syarahan daripada ustaz dan ustazah pada 27 Rejab. Syarahan itu mengenai Isra dan Mi'raj. Tak pernah. Datang azan. Oh, jadi azan sampai azan. Lepas tu sambung lagi tidak? Sambung. Saya tak tahu sini adat kat sini tak tahu. Lepas azan sambung. 1.56. Okey. So saudara yang saya muliakan sekalian, isu di depan tuan-tuan, depan saya sekarang, isu mengenai berapa jauh, berapa dekat kita dengan Nabi Muhammad. Berapa jauh, berapa dekat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya tuan-tuan, bila penghabisan tuan-tuan berdua anak dan isteri, cerita satu tajuk, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup. Berselawat, tajuknya selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila saya dah test anak-anak kita dalam summer camp. Tuan-tuan tahu saya buat summer camp for 36 years. 36 years, Hasan Ali boleh dikatakan pioneer summer camp. Hasan Ali synonymous dengan summer camp di Malaysia ini. 36 tahun, 1.2 juta anak-anak sampai universiti ikut program saya, summer camp namanya. Di camp saya, camp latihan saya di Sungai Lui, Hulu Langat. Saudara, saya nak bagi tahu tuan-tuan, yang tak boleh sembahyang betul daripada
takbiratul ihram sampai beri salam, 90% tak boleh sembahyang betul. 90% atau 90% sama dengan Dr. Fadilah Kamsah kata, di Malaysia ni orang Islam 80 ke 90% tak jaga sembahyang, tak bersembahyang dan tak jaga sembahyang. Betul, tak boleh sembahyang. Saudara, doa iftitah anak kita tak boleh baca, tak boleh baca dengan betul, makhraj tak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Tuan, saya sambung sekali lagi, Tuan. Saya sambung sekali lagi. Saudara, kita tinggalkan semua itu, kita pergi kepada Isra dan Mi'raj. Tapi saya nak sebut lagi, tuan-tuan, saya dapati daripada kajian-kajian rambang yang saya buat, tak ramai anak kita, tak ada 5% yang kenal betul-betul Nabi Muhammad. Tuan tak percaya saya cakap ni, balik nanti, ambil anak, ambil cucu, letak depan kita, untuk malam ni pilih mana-mana daripada anak cucu kita.
Suruh dia berdiri sebelah kita, sebelah mak, sebelah ayah kita ada di situ. Bagi 5 minit cerita tentang Nabi Muhammad. Betul? Bagi 5 minit dia. Tell us something about Nabi Muhammad. Tak boleh. Dia nak cerita apa? Dia nak cerita apa tuan? Dia nak cerita apa? Isra Mi'raj dia tak pernah hadir. Hari kelahiran Nabi Muhammad dia tak pernah hadir. Masjid dan ilmu dia tak hadir. Ustaz dia tak jumpa, imam dia tak jumpa, Bilal dia tak jumpa, anak-anak tahfiz dia tak jumpa. Saudara, sebab itu di mana sumber dia nak kenal Nabi Muhammad? Rumah kita tuan-tuan, buku berselerak ensiklopedia ada. Ensiklopedia Americana Britannica ada dekat rumah kita. Tapi kitab buku sirah Nabi Muhammad tak ada di rumah kita. Saudara, Jihad Nabi Muhammad nama bukunya tak ada di rumah kita. Kepimpinan Nabi Muhammad tak ada di rumah kita. Siapa dia susuk Nabi Muhammad tak ada di rumah kita. Saudara, kalau kita tak kenal Nabi Muhammad kaitan dengan Isra Mi'raj, mana mungkin Nabi Muhammad nak kenal kita? Kalau kita tak rapat dengan Nabi Muhammad, mana mungkin Nabi Muhammad kenal kita? Kalau kita tak berselawat kepada Nabi Muhammad, mana mungkin Nabi Muhammad nak kenal kita? Saudara, kalau kita tidak perjuangkan perjuangan yang dibuat Nabi Muhammad, kita sambung perjuangannya, mana mungkin kita nak dapat syafaat Nabi Muhammad? Tuan-tuan dan saya mesti di pada mahsyar nanti kita perlu bertemu dengan Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Are you sure? Am I sure of us to be getting a syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya ada 8 anak. Am I be sure 8 anak akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya nak tanya puan-puan sekali lagi. Bila suami kita, contoh tuan-tuan kahwin 40 tahun, bila suami kita tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila? Bila seorang ayah macam Hasan Ali ini cerita pada anak-anak, pada cucu, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? What is syafaat? What it takes to get syafaat? How to get the syafaat? In what way can we get the syafaat? Balik kepada Isra Mi'raj. Saya malam ni nak mengulas Isra Mi'raj ini dari segi tuan-tuan dan puan-puan, ialah apa signifikan Isra Mi'raj itu. Bukan signifikan cerita yang tuan-tuan yang dia nampak, Nabi nampak, itu saya cerita sikit-sikit, tapi signifikan umumnya. Pertama tuan-tuan, untuk memantap dan mengukuhkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj nak memantapkan, mengukuhkan kenabian dan kerasulan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ulas sikit. Ada ulama mengatakan jumlah nabi dan rasul yang pernah dikira oleh ulama 124,000 para nabi dan para rasul. Ada nabi yang tak ada pengikut, ada nabi yang pengikutnya 20 orang saja. Ada nabi satu lokaliti, ada nabi 2 lokaliti. Sebab itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, pengikut-pengikutnya, dia disciples, kita namakan sebagai kaum. Kaum Musa, kaum Isa, kaum Harun, kaum Lut, kaum Idris, kaum Yahya, kaum Zakaria. Hanya Nabi Muhammad saja pengikut atau penyokong atau pengamal disebut sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat refers only to Nabi Muhammad.
yang lain kaum. Apa beza kaum dengan umat? Umat antaranya universality of the religion. Saudara, tadi kita dengar azan, tuan-tuan, kita tengok ajaib ya, tuan-tuan. Satu dunia yang berpusing ini mendengar azan, satu dunia. Habis Malaysia dengan azan, tuan-tuan, habis Malaysia Sumatera dengan azan. Habis Sumatera dengan azan, tuan-tuan, Ceylon, Sri Lanka dengan azan. Habis Sri Lanka dengan azan, tuan-tuan, nun sana Pakistan dengan azan. Habis Pakistan dengan azan, nun di India dengan azan. Pusing according to time zone masing-masing. Tak ada agama dalam dunia, tak ada agama dalam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berpusing 24 jam non-stop sampai hari kiamat. Dahsyat. Tuan-tuan pergi Turki, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan pergi Romania, pergi Islamic Center, duduk di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi Rusia. Sekarang ni tuan-tuan dekat 1000 masjid di Rusia. 1000 masjid di Rusia sekarang. Nun di Leningrad, tuan-tuan akan dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi ke Alaska, sempadan antara Amerika dengan Rusia, di Alaska di sana. Tuan-tuan akan dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut time zone, tak berhenti-henti. Tak kehebat, tuan-tuan. Itulah menggambarkan universality of religion yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, tuan. Satu dunia. Pagi-pagi tuan-tuan sekarang kat sini 6.20 ke? Suruh di sini 6.20. 6.20. Pagi-pagi 6.20. Tak ada agama dalam dunia ini. Pagi-pagi lagi kita sudah buka ruang dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah dilaungkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah dilaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah dilaungkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah subuh dilaungkan as-salatu khairun minan naum. Berapa orang yang datang surau ni, tuan-tuan? Berapa yang datang masjid ni? Berapa orang yang datang masjid ni? Relatif the total population in the city, berapa orang? Yang saya kata saya bersyarat 36 surau, tuan-tuan, keluar 4 bulan. Tuan-tuan dan puan, setengahnya, tuan-tuan, setengah lokaliti itu 3,000 penduduk. Tapi yang turun, imam itu kata, pengurusi itu kata, tak sampai 10 orang, tak sampai 8 orang, tak sampai 10 orang. Inilah yang benar. Saudara yang saya berikan sekalian, pagi tuan-tuan, as-salatu khairun minan naum. Tak ada agama dalam dunia menyebut dilaungkan begitu rupa. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Wahai anakku, sembahyang lebih baik daripada tidur. Bangun, 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 bangun. Wahai menantuku, bangun. Wahai suamiku, bangun. Tapi bagi kita ikut sunnah Nabi Muhammad, bukan bangun 6.20. Nabi Muhammad bangun pukul 3.30 pagi, pukul 4 pagi. Never miss. Tak ada pernah miss the pre-dawn prayers. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir. Nangis. Nabi sedu-sedan menangis. Dengan menyebut satu hari, tuan-tuan, Nabi yang tidak pernah berdosa, Nabi yang maksum, bertaubat kepada Allah hari-hari 100 kali. Ada hadis mengatakan 70 kali. Hasan Ali berapa kali bertaubat? Berapa kali bertaubat? Dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa dengan mertua, dosa dengan mak mertua, dosa dengan bapa mertua, dosa dengan ipar. Baik, nombor 2 tadi. Untuk
memuliakan Rasulullah. Nombor 2, memuliakan Rasulullah. Isra Mi'raj, memuliakan Nabi Muhammad. Tuan-tuan, tadi saya kata jumlah Nabi dan Rasul yang telah diutarakan oleh ulama 124,000. Yang tuan-tuan dan saya wajib beriman berapa tuan-tuan? Yang kita wajib beriman berapa? 25. Yang nama-nama mereka tersenarai dalam Al-Quran 25 saja. Beriman dengan para Nabi dan para Rasul 25, bukan 124,000. Tapi apa yang saya sebut? 124,000 ni tuan-tuan, kita bina satu piramid. Tuan-tuan bina piramid. Piramid berapa segi? 3 segi. Bina piramid macam itu, strata yang pertama, strata yang kedua, strata yang ketiga, kita isi semua Nabi-Nabi tadi. 124 daripada Nabi Adam, isi semua, isi, penuhkan. Each stratum kita penuhkan dengan Nabi dan Rasul. Susun. Tuan-tuan nak tahu siapa yang ada di puncak piramid kenabian itu? Siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di puncak piramid itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tuan-tuan, Nabi saya, Nabi puan-puan, Nabi isteri saya, Nabi anak saya, Nabi cucu saya. Saudara, tak ada insan di dunia ini yang paling disayangi oleh Allah. Tak ada. Tak ada awliya-awliya, tak ada anbiya-anbiya, tak ada yang disayang oleh Allah lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, dalam Al-Quran disebutkan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sayanglah kamu kepada Allah. Saudara mesti sayang Allah, Hasan Ali mesti sayang Allah, anak kita mesti sayang Allah, itu kita jawab. Didik mereka sayang Allah. Didik mereka supaya kasihkan Allah. Didik mereka supaya cintakan Allah. Didikan yang paling baik 6.20 tadi tuan-tuan. Sebelum 6.20 bawa anak, bawa isteri naik motorkar. Tuan-tuan ajar anak kita, anak laki-laki tuan-tuan, ajar mereka duduk di saf pertama ni. Ajar mereka duduk di saf pertama. Kalau macam saya, preferably saf pertama di belakang imam, atau saf pertama sebelah kanan imam. Tuan-tuan kena buat. Tuan-tuan ada masalah dengan anak-anak, ini cerita Isra Mi'raj, banyak cerita keluarga. Tuan-tuan ada masalah dengan anak-anak, anak derhaka, anak kasar dengan kita, anak yang bahasanya bila bercakap tuan-tuan dan puan, rasa-rasa kita terhiris hati kita. Ada anak yang macam itu. Saudara, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu diri kepada ibu. Seorang ibu berlenang air matanya. Tuan-tuan, seorang ibu berlenang air matanya oleh kerana satu perkataan, bukan dua perkataan, satu perkataan yang diucapkan oleh anak-anak mereka. Perkataan itu menghiris hati ibu itu, maka tertutuplah pintu syurga untuk anak itu. Kalau ada anak-anak ni, saya seronok nak cerita dengan anak-anak. Saya selalu cerita dengan anak-anak ni tuan-tuan. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis itu bunyinya? An-nazar ila wajhil walidain ibadah. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan, hadis dia kata, melihat wajah ibu, bapa, melihat wajah ibadah. Melihat wajah tuan-tuan, bukan suapkan makanan, bukan betulkan selimut, bukan betulkan selimut dia, bukan pegang tangannya naik tangga, bukan mendengar cerita dia. Melihat wajah.
An-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Melihat wajah ibu dan ayah ibadah. Kalau ada anak-anak ni saya nak ulas hari ni, tuan-tuan, saya nak ulas hari ni. Macam mana anak kita tengok kita? Tuan-tuan nak tahu, satu summer camp saya buat dulu lah, dah lama dah. Habis summer camp tu, kita bagi borang kosong yang anak tu boleh isi. Dah ada dia punya format, dah ada dah. Untuk dia tulis kepada mak, tulis kepada ayah, tulis kepada guru, 3. Dia buat, seal, masuk envelope, dia balik, kita postkan. Mak dan ayah akan dapat 2-3 hari selepas anak itu pulang. Habis summer camp 4 hari 3 malam, mereka akan dapat tu, tuan-tuan, warkah yang ditulis oleh anak-anak dalam format yang kita sediakan. Saya kata, kita tak mau tengok apa yang anak-anak tulis. Tuan-tuan nak tahu, dia cerita mak dan ayah, anak dan ayah ni. Seorang tuan-tuan datang jumpa saya. Dia ni orang Melayu, tapi sepanjang-panjang sama camp 4 hari tu, dia tak cakap Melayu, dia cakap orang putih. Apa dia kata tuan-tuan dia? Tuan-tuan Hassan, see what I wrote? Saya kata, you got to see this one, put in an envelope. We are going to post this one, and your mother and father will get from the post. Dia tak nak. Dia nak saya tengok. Tuan-tuan, see what I have written. Dia suruh saya tengok. Apa dia tulis tuan-tuan puan? Father, how I wish one day you would be there standing in the middle of the road. What I would do, I would drive a car fast enough to hit you, hitting you until you die. La haula wala quwwata illa billah. Ayah, dia tulis tu. Ayah, dia untuk ayah dia ni. Saya rasa seronok kalau ayah duduk di tengah-tengah jalan. Saya akan pandu kereta selaju-lajunya. Saya akan langgar ayah dan saya akan pastikan dengan langgar itu ayah mati. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan. Anak tuan-tuan sayang tuan-tuan. Bagi tahu saya, apa tanda dia sayang? Pagi-pagi dia salam, dia cium tuan-tuan. Saya nak tanya suami-suami yang ada kat sini, ayah-ayah yang ada kat sini, when was the time last time your children salam dan cium tangan you? Bila? Bila anak-anak you orang salam dan cium tangan dan dakap tubuh-tubuh tuan-tuan sebagai ibu, sebagai ayah? Bila? Tak kisah nak laki-laki anak perempuan. Anak perempuan pun salam dah ayah, cium tangan ayah, dakap tubuh ayah, bisik kat telinga ayah, I love you Papa, I love you Papa, I love you, I just love you Papa. Bila? Baiklah, apa yang saya nak sebut? Nabi ajar kita, Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan dan puan, banyak mengajar kita macam mana nak didik anak, mengajar kita macam mana nak didik isteri, mengajar kita macam mana nak didik keluarga kita dan sahabat andai kita, saudara-saudara terbayar sebahagiannya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, mempersiapkan kekuatan jasad, rohaniah dan akliyah untuk Nabi menjalankan tugas-tugas kenabian baginda. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bertujuan untuk mempersiapkan kekuatan jasad, kekuatan akal, kekuatan roh Nabi Muhammad untuk membawa satu tugas yang sangat besar. Tugas apa? Tugas kenabian dan tugas kerasulan. Masya Allah, tengok didikan yang berlaku dalam Isra Mi'raj. Nabi dibelah lagi kali yang kedua tuan-tuan. Dada Nabi dibelah kali yang kedua, dicuci dengan air Zam-Zam. Kali yang pertama dada Nabi dibelah masa Nabi berada di rumah ibu susuannya. Siapa nama ibu susuannya? Siapa nama ibu susuan Nabi Muhammad SAW? Saudara, apa yang saya nak sebut tuan-tuan buat Nabi dibersihkan. Dan maknanya tuan-tuan, untuk menjalani Isra Mi'raj,
Isra, bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, naik sampai sampai langit yang ke-7, dan ada yang mengatakan sampai langit yang ke-10. Sidratul Muntaha terletak di langit yang ke-10. Di bawahnya, tuan-tuan dan puan, tempat malaikat-malaikat bertawaf. Tempat malaikat-malaikat bertawaf. Di atas itu adalah Sidratul Muntaha. Tempat malaikat tawaf itu dipanggil Baitul Ma'mur. Atas Baitul Ma'mur, entah di mana atau terapan, manusia tidak dapat memikirkan. Disitulah Sidratul Muntaha. Terbayangkan itu saya nak sebut ini. Nabi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, bukan dalam mimpi, in his physical form. Nabi bawa dirinya, jasadnya dibawa, akalnya dibawa, rohnya dibawa, seluruhnya dibawa. Dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuannya di Sidratul Muntaha. Sampai langit yang ke-7, Jibril beritahu Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aku tak boleh pergi di tempat yang Allah nak jumpa kau. Aku tak boleh pergi. Kalau aku pergi, hangus aku. Kalau aku pergi, binasa aku. Kalau aku pergi, punah aku. Yang boleh pergi hanya engkau, wahai Muhammad." Bayang tuan, malaikat tak boleh pergi. Manusia yang macam saudara, dua mata, dua hidung, dua telinga, dua kaki, dua tangan, boleh pergi. Hebatnya kita sebagai insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Hebatnya tuan-tuan dan saya sebagai insan. Tapi kalau kita tak berjaga-jaga, mengabdikan diri kepada Allah, kita diturunkan serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya, lebih rendah daripada haiwan. Saudara, serendah-rendahnya lebih rendah daripada haiwan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka manusia ni seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Pasal apa hina? Ada badan, ada kaki, ada jantung, ada limpa, ada mata, ada telinga, ada rumah, ada kereta, ada motosikal, ada basikal, rumah dekat dengan masjid, tak juga pergi masjid. Hina, tuan-tuan. Lebih hina daripada haiwan. Pagi-pagi lagi dah bergaduh dengan isteri. Tuan-tuan, bila saya buat program dengan wanita, terutamanya kuliah duha, masa minum tu kebanyakan wanita jumpa saya mengadu. Makin tua makin bergaduh, makin tua makin bergaduh, makin tua makin bergaduh. Ada seorang tuan-tuan, ni baru saja cerita ni, dengan air mata dia cerita kat saya. Apa dia? Cucu datang, tuan-tuan, cucu datang waktu malam. Tengok tuan-tuan, cucu tidur hari Sabtu, hari Ahad. Ayah dia hari Senin ambil cuti, Sabtu, Jumaat petang dah datang, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Cucu ni perhati, tanya nenek ni, kenapa Datuk tidur kat luar? Kenapa nenek tidur dalam bilik? Tuan-tuan, cucu tanya ni, kenapa Datuk tidur di luar, nenek tidur di bilik? Apa dia cerita dengan saya, tuan? Doktor, air mata saja yang boleh menjawab. Saya tak boleh jawab. Apa soalan cucu saya? I cannot give them the answer. It is tears that come out. Macam mana, tuan? Tua dah, tuan-tuan. Wanita itu dah umur 69 tahun, suaminya itu 23 tahun. Macam mana? Ini masalah kita ni. Tuan-tuan, baru dia baru Menteri Jabatan Perdana Menteri memberitahu tentang kadar perceraian di Malaysia. Di wilayah Persekutuan dan di Selangor, kadar perceraian antara yang tertinggi di dunia. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, antara perceraian itu, tuan-tuan, julat umur
Sekarang ni yang paling banyak bercerai ialah 35 ke 45. Itu julat umur dia. Tetapi saya nak beritahu tuan-tuan, di akhir-akhir ini mereka yang berumur 65 sampai ke 80 tahun lama yang bercerai itu tak ramai yang bercerai. Macam mana kalau bercerai di hujung usia? Apa jadi dengan sembahyang kita dengan perceraian itu? Apa jadi dengan tahajud kita dengan perceraian itu? Apa jadi Quran kita dengan perceraian itu? Saudara, apa jadi hubungan kita dengan Allah perceraian itu? Apa jadi hubungan kita dengan Nabi Muhammad dengan perceraian itu? Apa jadi hubungan kita dengan syurga, dengan neraka atas perceraian itu? Saudara, kemudian tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan di sini kita. Saya nak sebut tuan-tuan dan puan ya, bahawa Nabi Muhammad SAW tuan-tuan ya, dalam Isra dan Mi'rajnya sampai kepada Sidratul Muntaha. Sebelum Sidratul Muntaha tuan-tuan, kat Sidratul Muntaha dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Sekarang kat Sidratul Muntaha. So, saudara, ada sahabat saya tuan-tuan dan puan, kita edarkan tuan-tuan, ini tuan-tuan ya, ada papan tu dan ada format tu, nama dan telefon, nama dan telefon. Ini voluntary. Apa saya gunakan? Dalam sehari dua ni tuan-tuan, saya akan hubungi tuan-tuan, saya akan berikan bahan-bahan material saya, di mana saya mengadakan dakwah online, Islam online oleh Dr. Hasan Ali. Saya berceramah, saya berdakwah ni ada dua segi. Pertama yang macam ini tu, face to face. Satu lagi online. Online saya dah mulakan 4 tahun yang lepas. Ratusan, puluhan tajuk-tajuk kuliah subuh saya, kuliah duha saya, dalam qiyamul lail saya, dalam kuliah maghrib saya, dalam banyak tuan. Apa yang nak buat? Saya akan bagi kepada tuan-tuan daripada masa ke semasa. Saya update tuan-tuan apa yang ada install supaya kita dapat share ilmu-ilmu ini tuan-tuan. Tuan-tuan sebarkan. Nanti saya bagi kepada tuan-tuan, tuan-tuan besok ke lusa ke saya akan bagi kepada tuan-tuan. Sebarkan. Inilah sedikit langkah dakwah yang tuan-tuan kena terlibat dalam jaringan dakwah ini. Tapi tuan-tuan saya nak katakan, bukan ada paksaan. You feel you like to get involved, menengok, mendapatkan, untuk menengokkan the choice of ceramah-ceramah, syarat-syarat, kuliah-kuliah dan berbagai lagi. Doa saya pun ada, doa-doa saya tuan-tuan dan puan, zikir-zikir saya, zikir munajat saya dan sebagainya. Tuan-tuan boleh dapatkan. Kita bagi tuan-tuan percuma tuan-tuan. Tak kena bayar 1 sen, percuma. Inilah dia gagasan dakwah yang kita bawa untuk mendakwakan agama Allah. Nak menyambut salah satu dia berciri-ciri tuan-tuan dan puan, ciri-ciri kepada hal mengenai Isra dan Mi'raj ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya. Apa yang saya nak sebut ni akhir ni tuan-tuan dan puan ni, memang nampak macam saya tidak menyentuh banyak Isra Mi'raj, ada banyak benda yang side itu saya nak sebut ya. Tapi tuan-tuan dan puan saya nak sebut akhir ada beberapa perkara dalam Isra Mi'raj. Saudara-saudara, yang pertama saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, Isra Mi'raj ini nak menunjukkan kehebatan seorang insan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua tuan-tuan, Isra Mi'raj ini hanya berlaku kepada seorang manusia saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad dijemput ke Sidratul Muntaha. Tuan-tuan, saya nak sebut macam ulama ulas tuan-tuan. Tuan-tuan sudah dengar atau tak dengar tuan-tuan, ulama ulas. Bila Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi melihat tuan-tuan singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan gambarkan singgasana Allah Subhanahu Wa Taala macam singgasana Queen Elizabeth, macam King Charles. King Charles tuan-tuan kena penyakit kanser, tuan-tuan. King Charles kena penyakit kanser. Dia punya menantu pun, Kate pun kena kanser, tuan-tuan. Sekarang ni sibuk di London, sibuk di England sekarang. Saudara-saudara, jangan gambarkan begitu. Gambarkan ada yang namanya singgasana Allah. Dan dalam singgasana Allah tuan-tuan disebutkan ada the throne of Allah, singgasana Allah. Saudara,
Nabi sampai ke Sidratul Muntaha menghadap Allah. Tuan-tuan nak tahu macam mana penghormatan kepada Nabi Muhammad. Allah sebagai pencipta, manusia dicipta oleh Allah, memberikan penghormatan kepada ciptaannya Nabi Muhammad SAW. Macam mana bunyinya? Tuan-tuan baca dalam tahiyat. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah memberi salam kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Habis saja tuan-tuan, Allah beri salam, seluruh dunia, di seluruh dunia, batu-batu dikatakan menjawab, ikan-ikan menjawab, tuan-tuan, malaikat menjawab, semuanya menjawab. Tadi Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dijawab oleh seluruh binaan-binaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ikan, termasuk cacing, termasuk padi, termasuk batu, termasuk pokok, termasuk laut, termasuk bumi. Apa menjawab? Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Saudara, itu jawaban kepada salam yang diberi oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salam itu sekaligus diambil, disebut, dirakam oleh seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba bayangkan. Dan dalam suasana itulah Nabi Muhammad diberi satu pemberian, satu hadiah so premium. The gift was so premium. Tak ada lagi yang premium daripada itu. Tak ada lagi. Apa giftnya? Salat. Daripada ratusan ribuan ibadat-ibadat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, seluruh ibadat itu melalui Jibril alaihissalam. Seluruhnya. Hanya satu saja ibadah yang Allah berikan kepada Nabi tanpa melalui Jibril alaihissalam. Ibadatnya ialah salat. Sebab itu bagi tahu anak-anak kita, bagi tahu isteri, bagi tahu suami. Tadi saya bagi tahu tuan-tuan, tadi Ibu Pejabat Polis Hulu Selangor dengan OCPD dia dengan pegawai keadaan 150 orang, dekat 10 kali saya terangkan, jangan tinggal solat. Ya? OCPD jangan tinggal solat. Timbalan OCPD jangan, saya sebut tu, timbalan OCPD jangan tinggal solat. Pegawai kanan jangan tinggal solat. Sarjan inspektor jangan tinggal solat. Sarjan jangan tinggal solat. Tetap kopral jangan tinggal solat. Lans kopral jangan tinggal solat. Anggota biasa jangan tinggal solat. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama, jangan tinggalkan solat. Tiang agama. Saya nak baca akhirnya satu hadis tentang solat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada makhluk yang diciptanya dan itu diikat dengan solat. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Satu hadis yang hampir sama, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, pergi Kelang tinggal solat, pergi BJ tinggal solat, pergi Bukit Bintang tinggal solat, pergi rumah kawan kahwin tinggal solat, pergi makan malam tinggal solat, saudara datang ke rumah tinggal solat, sahabat-sahabat tuan-tuan, bos datang ke rumah kita jamu dia tinggal solat. Tengok bola, nak tengok bola, malam besok ada bola tuan-tuan. Besok tengok bola besok. Masya Allah, Jordan lawan dengan Qatar, final Asia Cup final malam besok. Malam ni ke malam besok? Malam besok 10 hari bulan. So saudara, tengok kita tengok tapi tak salat. Jadi akhirnya tuan-tuan, Isra Mi'raj ini, tuan-tuan boleh cerita berbagai-bagaian. Kalau cerita Isra Mi'raj tak cerita tentang salat, daripada 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan tuan-tuan tak cerita di akhirnya perjalanan daripada pukul 6 petang sampai besok 6 pagi. Tuan-tuan, perjalanan dalam 1,700 km itu, saudara,
diutarakan para sahabat. Ketika itu sebagian daripada sahabat tuan-tuan murtad sahabat, tak percaya. Tapi bila sampai kepada Abu Bakar Siddiq, apa dia jawab? Kalau peristiwa itu berlaku kepada Nabi Muhammad, hatta 100 kali ganda lagi daripada peristiwa itu, aku manusia yang pertama akan memberikan bahawa aku adalah di antara yang paling mula-mula percaya. Maka digelarlah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan. Saudara, jadi tuan-tuan, anak-anak kita jangan terpengaruhlah tuan-tuan tengok dalam YouTube argumen-argumen daripada orang-orang barat, argumen-argumen daripada orang-orang pakar-pakar Islam tapi tidak semayang untuk terdapat, pakar-pakar Islam tapi tak ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan tengok macam mana dia putar belik peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, terutama dalam Isra dan Mi'raj. Maka dengan itu tuan-tuan, insya-Allah saya mengharapkan 2-3 perkara. Saya tutupkan. Pertama, saya harap cerita-cerita ini anak-anak kita tuan-tuan boleh wajibkan mereka mendengar cerita Isra Mi'raj. Apa saja yang berkenaan dengan Nabi Muhammad, wajibkan mereka bersama-sama dengan ayah bunda mengikuti sama ada ustaz atau ustazah memberikan cerita mengenai Isra Mi'raj dan cerita mengenai berbagai-bagai perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, termasuk hari jadi, hari kelahiran Nabi Muhammad. Dan banyak lagi jihad Nabi Muhammad, peperangan Nabi Muhammad, macam mana kepimpinan Nabi Muhammad. Yang kedua tuan-tuan dan puan, yang kita cerita Isra dan Mi'raj ini banyak tuan-tuan. Kalau nak ceritakan dulu kawan-kawan kampung dulu sampai 1 minggu cerita Isra Mi'raj. Malam yang pertama tuan-tuan cerita langit yang pertama, malam yang kedua langit yang kedua, malam yang ketujuh langit yang ketujuh. Satu malam satu langit, satu malam satu langit mereka bercerita detail tuan-tuan. Tapi kita ni ambil di mana-mana yang kita fikir boleh kita kedepankan untuk membuka minda, masyarakat. Tuan-tuan ya. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah kalau dah peristiwa ini berlaku kepada Nabi, kalau apa yang Nabi tengok, Nabi tak diberikan peluang melihat surga dan neraka, Nabi diberikan keizinan melihat surga dan neraka, manusia surga dengan manusia neraka. Nak dipertontonkan kepada kita pada hari ini tuan-tuan, supaya masuk dalam benak tuan-tuan, ada syurga, ada neraka, ada syurga, ada neraka, ada syurga, ada neraka. Datang masjid mungkin jadi ahli syurga, tak datang masjid ahli neraka. Sembahyang ahli syurga, tak sembahyang ahli neraka. Tak hormati bulan Syaban ini, Rajab Syaban, ahli neraka. Hormati Syaban, ahli syurga. Saudara, hormat kepada ibu dan ayah, ahli syurga. Derhaka kepada ibu dan ayah, ahli neraka. Saudara, sebab itu yang keempat, yang akhirnya saya nak sebut, marilah tuan-tuan, saya dan tuan-tuan dan perempuan, sayangilah Nabi Muhammad, sayangilah Nabi Muhammad. Tak sempurna iman seseorang kalau dia menyayangi dirinya lebih daripada menyayangi Nabi Muhammad. Tak sempurna iman. Saya tak boleh sayang diri saya melebihi sayang saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak boleh sayang mak saya even melebihi daripada sayang saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya tak boleh sayang harta saya lebih daripada sayang saya kepada Nabi Muhammad. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah kemuncak kasih Allah kepada Nabi Muhammad, dan diharap kemuncak itu bersemayam di hati tuan-tuan, di hati perempuan, di hati saya terutama yang menyampaikan, supaya kemuncak kasih kita dalam hidup ini, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, sayang kepada Allah dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang perempuan, saya dah tulis 40 buah buku tuan-tuan ni. 40 buah buku saya dah tulis. Ini adalah buku yang terakhir. 3 buah buku ni buku yang terakhir. Saya tulis buku ini untuk saya infakkan sebahagian daripada kutipannya untuk saya bangunkan namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah.
Saya sekarang, yayasan saya namanya Yayasan Husnul Khatimah. Yayasan Husnul Khatimah sedang membangunkan tanah wakaf 7 ekar di Bentong, Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentong, Pahang, Darul Makmur. Daripada rumah saya, Taman Tun, 45 minit ke tempat itu. Apa yang kita bangunkan sekarang ni sedang dibangunkan kerja-kerja tanah. Ada 3 fasa. Fasa yang pertama menelan 13 juta ringgit. Fasa yang kedua, yang ketiga menelan 42 juta ringgit. Totalnya 42 juta ringgit. Saudara, semuanya dijalankan secara wakaf. Tanahnya diwakaf, pembangunannya wakaf, sistemnya wakaf, costingnya wakaf, semuanya wakaf. Dan non-profit. Yayasan saya, Yayasan Husnul Khatimah, non-profit making. Dan bila tanah ini sudah diwakaf, nama pemilik suami isteri, tanah tepi jalan, tuan-tuan orang Kelantan, tuan-tuan balik Kelantan yang Aligo Musa, tuan-tuan mesti lalu tanah ini. Tanah ini tepi jalan, tuan-tuan. Sedang ada pembangunan, sedang kerja-kerja tanah sedang giat dijalankan. InsyaAllah lepas ini bangunan akan dibangunkan. Masjid ni saja berharga 4 juta ringgit. Boleh menampung 1,000 orang masjidnya. Kerana itu ada studio-studio, ada blok pentadbirannya, ada blok berbagai-bagainya, tuan-tuan. Itu pasal 1. Kita ada pasal 2, pasal 3 dan sebagainya, insyaAllah. Tuan-tuan, apa bendanya? Tempat ini, tuan-tuan, ada 3 perkara. 1, pusat pengajian warga emas. Pusat pengajian warga emas. Nombor 2, tadi pengajian, pusat penjagaan warga tua. Penjagaan. Kalau tuan-tuan tak selesa diam dengan anak, tak selesa diam dengan menantu, anak dan menantu ganggu tuan-tuan, anak dan menantu menghiris perasaan tuan-tuan, jangan tunggu rumah anak menantu. Besok dah siap, hujung tahun 2026, tuan-tuan datang ke sini, tuan-tuan. Habiskan masa di sini, habiskan usia di sini. Apa nama tempatnya? Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Di mana? Kampung Lebu, Bukit Mempaga, Pahang, Darul Makmur. Dan sekarang ni tuan-tuan, bila sudah diwakaf, nama dalam geran ialah Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang sebagai trustee. Dan Majlis Agama Islam Pahang, tuan-tuan, melantik Yayasan Husnul Khatimah, yang saya terajui yayasan itu sebagai mutawali namanya. Mutawali artinya Yayasan Husnul Khatimah itu akan membangunkan dan akan mengisi program-program bila dah siap nanti. Jadi tuan-tuan dan puan, tuan-tuan, ini buku ni, tuan-tuan, ini buku yang terakhir, 3 buku yang terakhir. Buku yang pertama ni, buku yang ke-41 ni, ada 43 buku, 40 dah buat. Ni 41, tajuknya ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni, tuan-tuan. Saya nak isteri saya, anak perempuan saya, isteri tuan-tuan, anak perempuan tuan-tuan, semuanya menjadi bukan saja ahli syurga, bukan bidadari syurga, mereka akan menjadi ketua bidadari syurga. Dalam buku ini dibincangkan, tuan-tuan, dibincangkan secara detail. Apa amalan pagi, apa amalan petang, apa amalan malam, apa amalan dengan suami, apa amalan sisi keluarga, tuan-tuan, apa zikirnya, macam mana tentang amalan-amalan dengan ulamanya, macam mana dengan ilmunya, macam mana dengan amalnya. Buku yang kedua tajuknya, tuan-tuan, untuk anak saya tulis ni, tuan-tuan, dengan air mata sebagainya, mengenangkan anak-anak kita, tuan-tuan, lari daripada agama. Anak-anak kita tak minat agama, maka saya tulis buku ni, tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya tulis buku ni, tuan-tuan, hingga kepada peringkat anak-anak ni bila tuan-tuan mati, yang memandikan anak-anak ini, yang mengkafankan anak-anak ini, yang menyembahyangkan, bukan imam ini, tuan-tuan, anak tuan-tuan yang laki-laki salah seorang mengimamkan solat jenazah tuan-tuan dan perempuan. Sampai peringkat ini, tuan-tuan, saya beritulah. Dan dalam satu chapter daripada 10 chapter ni, ada satu chapter tajuknya Anak Durhaka. Saya cadang malam-malam sebelum tuan-tuan tidur, minta anak ini bersama dengan tuan-tuan dan isteri dan sebagainya taklimkan, bacakan 2 minit, tuan-tuan, 2 minit, satu malam, satu muka, satu buku, tajuk Anak Durhaka. Saudara, tuan-tuan buat sampai habis, ulang lagi, lain kelakuan anak. Dan minta anak-anak kita baca buku ni ulang 3 kali baca. Tuan-tuan, cover to cover, ulang 3 kali baca. Habis kali yang ketiga, lain parasnya, lain rupanya, lain bahasanya, lain tingkah lakunya. Buku yang akhir, tuan-tuan dan puan, ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni, saya nak mencerahkan
Yang kita aminkan tiap doa imam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, amin. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, amin. Apa dia? Ini dia buku dia. Macam mana pemikirannya dan amalannya untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan di sana di luar nanti dikasih ada kawan saya. Tuan-tuan boleh dapatkan ya. Kat sini pun tuan-tuan boleh dapatkan. Tuan-tuan boleh dapat minta tuan-tuan pada kawan saya nanti. Tuan-tuan kompleks Anjung Suluh Khatimah. Tuan-tuan minta ni tuan-tuan. Tuan-tuan baca ni, tuan-tuan nak derma dialu-alukan. Tuan-tuan tak nak derma pun tak apa, doakan saja supaya kompleks Anjung Suluh Khatimah ni akan menjadi kenyataan dalam hidup kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan ya, dan satu yang akhir tuan-tuan, ini kad saya. Tuan-tuan dapatkan kad ini, minta kad ini tuan-tuan. Di belakang kad ini ada 6 media sosial. Saya ada Instagram, saya ada Telegram, saya ada Facebook, saya ada TikTok, saya ada YouTube. Situlah yang saya gunakan channel-channel untuk menyalurkan Islam kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapatkan tuan-tuan screenshot. Dapat ni screenshot, sebarkan segamai-gamainya kepada anak, adik, abang, kakak, sahabat-sahabat, semuanya sekali, supaya mereka dapat mengikuti program-program yang kita sajikan kepada mereka, program agama insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan ada baik ini pada saya. Mudah-mudahan ada baik. Tuan-tuan minta maaf kerana terlebih dalam 9:31 minit sekarang ini. Kena ada baik kepada saya. Terima kasih kepada tuan-tuan. Terima kasih kepada tuan kuasa masjid. Terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Bilal. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengenali saya, yang belum mengenali saya, yang tidak mengenali saya pun. Terima kasih kerana mengikuti program ini. Mudah-mudahan Allah memberikan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat utama saya Harundin dan sebagainya telah pun tak ada. Kalau tuan-tuan dengar Hasan Ali pun dipanggil oleh Allah dalam berapa bulan, berapa tahun, berapa hari ini. Tuan-tuan sedekahkanlah sebutir Fatihah untuknya agar Hasan Ali damai di alam barzah nanti tuan-tuan insya-Allah. Cukup sekali itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.